sekali lagi. Rosita, Alhamdulillah kabar baik. Okey. So, saya pun mengharapkan semua dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Macam saya cakap tadi, hari pertama di minggu yang baru. So, kalau nampak kawan-kawan kita dia macam tak lalu makan ke pagi-pagi ni kan. So, kita kena tanya dia. Mungkin dia tak tahulah penyokong kelab-kelab yang kalah hujung minggu ni kan. Mungkin malam tadi ada game kalah, nampak tak berapa nak lalu makan tu. So bolehlah tanya-tanya khabar kat dia kan. Jangan nak bakar line pula kan. Kesian nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Agus Safwan, trainer untuk sesi pada hari ini. Di mana untuk sesi pada hari ini, di mana saya menjangkakan sesi perkongsian. Perkongsian ni bukan sahaja daripada saya. Perkongsian ni daripada anda semua. Di mana kita nak share ni. Share, so mungkin saya boleh sharekan beberapa tips kan. So dalam pada masa yang sama, saya juga mengharapkan participation. Di mana tuan-tuan dan perempuan pun datang pagi ni untuk kongsikan. Kongsikan sebagai contoh, mungkin last week ada menghadap masa tengah kita approach ke dan sebagainya kan. Sebelum saya beritahulah dengan lebih detail lagi apa topik yang kita akan bagi tahu. So saya cuma nak stresskan di mana bila datang tu saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan pun willing to share, di mana bila kita share ni akan lebih banyak knowledge baru yang kita akan tahu. So di mana sesi ni bukan nak kata yang ni lebih pandai daripada yang ni ke. Not like that. Bukan macam tu ya. Kita just nak berkongsi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia ke belum untuk sesi pada hari ini? Dia, boleh tak someone unmute cakap dia dah ready? Bagilah saya pun semangat sikit kan. Rugaya Syarina. Okey, nampak semuanya dah ready dari segi mental, okey, fizikal. So boleh take note lah apa-apa yang kita akan share pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi pada hari ini, sebelum kita mulakan dengan kita punya war cry kan kejap lagi kan. Ni kita nak warm up dahulu. Okey, warm up dahulu saya nak bagi tahu hari ini suka saya untuk berkongsikan tips ataupun teknik. Teknik di mana macam mana kita nak buat proses dalam marketing tanpa membuatkan kita punya prospek, potential prospek ni merasakan yang kita ni sedang menjual. Kadang-kadang kan orang dia, dia ni you are selling something kan. Nampak macam hard sale. So hari ni saya nak berkongsi teknik bagaimana kita boleh buat, kita nak mempromosikan kita punya produk tanpa membuatkan orang lain rasa macam ini very aggressive, macam nak close aku sangat ni. Itu adalah teknik yang kita akan kongsikan. Dan macam saya cakap tadi lah. So, Oma, alright. Oh, okey, okey dah boleh unmute. So nanti bolehlah kita siapa-siapa nak bercakap nanti kalau ada apa-apa nak menambahkan apa-apa info nanti, okay, you are free to do so. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kita akan fokuskan kepada uh, tips ini, okay, di mana saya nak sharekan teknik yang agak sekejap ya. Oh, alright. Okay, teknik yang mungkin kita kadang common mistake yang biasa kita buat tanpa kita perasan. So that's why bila kita masuk je step yang pertama tu, prospek pun dah bye-bye. Mungkin ada benda yang kita boleh improve pada hari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, semua dah okey belum? Kalau kita nak buat war cry ni, lagging. Semua orang lagging ke? Line breaking ke? Ataupun mungkin yang lain semua rasa okey je? Okey, saya kata tak. Okey, mungkin kawasan kita check dulu yang punya connection kan. Takut ada yang wifi tak kuat. Okay, yang lain semua elok. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dah ready belum untuk kita buat kita punya war cry kan, kita punya ritual untuk hari pertama ni. So semua boleh unmute yourself dulu. Boleh tak saya nak dengar suara semua? Boleh.
Okay, macam mana yang dengan yang lain-lain? Boleh. Alright. Kan takutkan kita tengah buat kan? Boleh. Ya, ready. Boleh. Alright. Okay, so kita akan mulakan. So saya harapkan semua bagi respon yang very positif. Ramai ni. Nampak ada 400 nak kat 500 orang tadi. Moment. Sekejap ya. Saya nak setting saya punya screen sekejap. Alright, so kita akan mulakan sebelum kita berkongsi dengan lebih detail kita punya topik pada hari ini. Kita buat kita punya ritual dahulu. So saya harapkan semua dah unmute dan semua dah ready untuk bagi saya satu kalau macam kita biasa dengar team All Black kan, New Zealand kan All Black dia punya haka tu. So dekat HLMT pun hari ni support lah saya sikit kan. Bagilah something yang ada orang rasa bila dengar tu rasa dia punya aura positif tu. Okey, tuan-tuan dan perempuan semua, apa khabar HLMT? Bersucceskan. Luar biasa. Memang terbaik. Memang terbaik. Tak semua lagi ambil kan. Tapi Boleh. alright, memang terbaik. So mungkin kita buatkan secara virtual kan, so mungkin tak nampak lah kita punya ekspresi, kita punya tu. Tapi alright. Kalau boleh, kalau yang tadi tu, mungkin dia punya energy tu, mungkin 60%, 70%. So kalau boleh ni kita upkan lagi sikit. Sekejap saya punya screen agak jam. Okay, 1 minute. Okay, tuan-tuan dan puan, who is the best? HLMT. Who is the best, tuan-tuan dan puan? HLMT. The best. HLMT. Tak seiring. Okay. Alright. Kejap saya punya ni lag sikit. Macam kita tak dengar. Kita tak dengar tadi tu. Okay, kita buat sekali lagi untuk this part. Okay, tuan-tuan dan puan, who is the best? HLMT the best. HLMT. The best. Wow. HLMT. So harap dah lepas sikit kan. So mungkin ada yang mula pemakan kan. Mungkin agak tersekat-sekat sikit. Okay, never mind. So nanti kita buat yang lebih terbaik untuk sesi yang akan datang bersama saya lagi. Don't worry. Okay, untuk kita punya affirmation dan kita punya ikrar ni, kalau boleh saya nak macam saya cakap lah, sesi ni yang datang ni bukan saya saja tapi anda semua. So siapa yang nak willing to volunteer to lead, someone, siapa yang paling famous kat sini, siapa yang paling otai, orang lama ke, yang lebih berpengalaman ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, siapa nak volunteer for this part? Sebab saya tak nak panggil nama kan. Kalau boleh nak volunteer dahulu untuk kita lakukan kita punya affirmation untuk ikrar pada pagi ni, dan barulah kita boleh terus discusskan kita punya teknik-teknik sekejap lagi yang akan membantu tuan-tuan dan perempuan meningkatkan your punya closing rate. Nak volunteer apa Encik? Baca ikrar ke? Yes. Vimalan. Saya volunteer lah. Boleh ke? Okay, tak boleh kan kalau Vimalan kan. Alright, Vimalan. Ya, betul. Saya harap rakan-rakan anda semua boleh support anda, so kita boleh lakukan dengan sekali yang very smooth, very energetic. Okay. Boleh mula ya? Yes, you may start. Hai, selamat pagi HLMT. Okay, kita mula dengan baca ikrar. Okay, 3, 2, 1. I, the Premier Club member. I, the Premier Club member. For things to change, I must change first. For things to change, I must change first.
I pay the price to prepare to win. I I pay pay the the price to price prepare to to win. I follow the system and I I focus on circle of control. I follow the follow the system. system and I follow on circle of control. I do it now. Discipline, discipline, discipline. I I do do it it now. now. Discipline, discipline, discipline. I just do my best. Make I things just happen. do my best Just do and my make best. things happen. I love what I do and help my buddy team to win, win, win. I I love 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 what that I I do do and and help help my body and win, team win. win. Go PCM, go. Win, win, win. Go, Go, win, Go. go, win, Win. win. Go PCM, go. Win, win, win. Go. go, and go, win, Win, win. win, win. Go PCM, go. Win, win, win. Go, Go, and go, PCN, go. win, Win. win. I Win. believe I achieve. I believe I achieve. I believe I achieve. I I believe believe I I I achieve. achieve, I I believe believe I I achieve. achieve, I believe I I achieve. achieve. Yeah, all the best to HLMP. Thank you. Okay, Thank thank you. you. God bless Thank you you all. everyone. Thank you so much once again, Vimalan. Here. Alright. Okay, just ada a few reminder. Okay, sebelum kita pergi kepada sesi yang seterusnya, especially untuk indicate your full name, tadi dah ada bagi tahu dalam via chat room. Okay, untuk attendance untuk kita punya rekod kedatangan PCM pada hari ini. Okay, please indicate your full name, letakkan nama penuh anda beserta dengan your punya agent code. Alright. Dan yang lain untuk house rules, okay, macam biasa, macam saya bagi tahu tu lah, we must be positive, participative, must be fokus. Ni benda-benda yang orang kata saya tak perlu nak stresskan banyak kali lah. Alright, since kita panggil sebagai adult learning and sharing session. Okay, just untuk recap kan, untuk success formula, sebab kita buat sale, so bila kita buat sale, tak ada target. So bila kita ada target, kita macam mana kita nak hit target tu, dan kita akan datangkan dengan kita punya few step kan, apa yang kita nak buat, berapa banyak yang kita nak approach, daripada approach berapa banyak yang kita nak dapatkan for appointment. So kalau dekat sini untuk my success formula, so setiap orang, especially kalau untuk permulaan, ini adalah sebagai kita panggil sebagai guideline asas, tips asas yang kita perlu guna. Bila dah once kalau orang tu dah eventually yang gradually dia dah more experience, so mungkin daripada 20 dia dah boleh dapat 10 appointment. Daripada 10 appointment mungkin 10-10 pun dia boleh close. Tapi untuk sebagai contoh untuk kita punya permulaan, mungkin kita rasa macam kita tak ada arah kan, direction tu macam tak apa nak clear lagi, sini sangat membantu. So at least satu hari kalau boleh kita berapa yang kita nak approach, daripada approach tu bukan approach saja-saja orang kata nak membazir masa kan, buang aliu kan, tapi tak dapat appointment. Okay, daripada approach must secure untuk at least untuk 5 appointment. So daripada 5 appointment tu barulah dapat untuk kita punya untuk presenting untuk solution. So daripada presenting solution barulah datang untuk case. Ini saya panggil sebagai salah satu untuk formula, especially untuk orang yang baru. So benda ni bagi saya dia bagi kita satu idea. Kalau tak, sebagai contoh kadang-kadang kan saya nampak kalau dekat luar lah, ni bukan HLMD secara general, kita boleh nampak orang ni buat sale. Ini dia takaful agent. Tapi kadang-kadang pumpat kan, kadang tak ada sale lagi, pumpat kita lepak mama, kita online, tapi tak ada lagi case, tak ada lagi appointment. So bila kita ada satu success formula table macam ni, at least kita tahu. So hari ni aku langsung tak dapat appointment. Maksudnya daripada kita punya aktiviti yang kita buat satu hari, kita ada 24 jam, tapi satu appointment pun tak ada. Kita approach mungkin 10 je, mungkin tak cukup. 20 tapi tak dapat lagi appointment. So kita boleh pergi lagi dengan lebih banyak. So at least kita boleh guide kita punya sales activity. Macam saya selalu beritahu lah untuk sesi yang sebelumnya dalam modul yang lain saya bagi tahu
Walaupun untuk salesperson mungkin kita punya timing kita memang agak fleksibel, tapi untuk orang-orang yang berjaya, untuk orang berjaya dalam sales ni, basically dia punya kalender, dia punya sales activity tu sangat-sangat penuh, dia sangat busy untuk market, untuk jumpa orang-orang yang baru. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak bagi tahu tadi. Okey, teknik yang kita akan bagi tahu. Just saya nak tanya dulu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, hari ini kita nak fokus kepada prospecting untuk prospecting, iaitu step yang pertama. Tapi kita tak nak ceritalah prospecting, dia punya proses dengan detail untuk prospecting itu sendiri, tapi teknik untuk kita pergi kepada customer tanpa customer sedar, ataupun rasa yang sangat tension kan, ada tu rasa tension yang rasa orang ni adalah hard sale. Dia nak sangat sale, dia nak aku ni sebab dia nak sale. So kalau boleh kita nak minimizekan that kind of feeling. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau someone boleh jawab saya punya soalan ni, apakah kepentingan prospecting dalam sales circle? Can someone give response? Kalau boleh unmute lah, lagi senang kan, daripada dekat chat room, kita direct je. Kenapakah prospecting tu sangat penting? Puan Norizan ataupun yang lain-lain, kenapakah prospecting itu adalah sangat penting dalam sales circle? Kan dia ada banyak cycle kan, kalau ini basic kalau kita dah belajar, ini adalah yang pertama sekali. So mengapakah prospecting itu sangat penting, tuan-tuan dan puan? Can someone share dengan rakan-rakan yang ada dalam ni? No leads, no sale. Oh, dalam chat room saya check sekejap. Mungkin ada respon dalam chat. Prospecting membawa kita kepada penemuan bakal klien. Okey, betul. No leads, no sale. Okey, betul. Okey, any more. Kita nak banyak lagi idea. Banyak idea lagi sesi ni. Okey, untuk dapatkan sales. Okey, betul. Tanpa prospecting memang takkan dapat sale. So, what more? Apa lagi berdasarkan tuan-tuan punya pengalaman? Sepanjang lah orang kata mungkin dah beratus atau beribu presentation kan. Mengapa prospecting sangat penting dalam sales circle? Langkah pertama untuk dapatkan sale, yes, betul. Untuk dapatkan database, first step, yes, semua betul. Okey, soalan seterusnya. Okey, prospecting tu sendiri, apakah itu prospecting? Disebutkan prospecting. Sebenarnya apa prospecting ni? Apakah sebenarnya prospecting? Tak ada orang nak jawab. Okey. Identify market group. Okey, Muhammad cakap untuk identify. So prospecting tu adalah proses untuk identify. Identify apa? Market group. Market group. Okey, dia punya keyword adalah identify. Okey, good. Okey. Anyone else? To get new numbers. To convert from leads to prospect. To converting lead to prospect. Converting leads to prospect. Itu adalah prospecting. Tuan Amar. Okey. Satu lagi, seorang lagi. Kita ambil satu lagi respon. Sebab kita ada sejam ni kan. Alright. Sebab kita just nak refresh. Kan kalau kita buat sale tapi prospecting kita tak tahu macam mana kita nak dapat. Macam mana kita nak sustain kan. So what is prospecting? Apakah itu prospecting untuk okey, saya pada nampak satu jawapan. Ujian kelayakan sama ada prospek layak untuk daftar takaful. Yang ini, yang lain. Okey, saya tak cakap yang tadi salah. Yang lain, yang tuan-tuan dan puan-puan bagi respon tadi, semuanya betul. Tapi yang paling orang kata, hampir yang kita cakap yang paling tepat, ujian kelayakan sama ada prospek layak untuk daftar takaful. Yes. Prospek, contoh kita nak mempromosikan satu produk. So depan kita ni ada 100 prospek. Okay, ada 100 orang. So 100 orang ni adalah 100 prospek kita. Maksudnya kita kena touch semua orang. Tetapi prospecting adalah untuk identify dan untuk kita qualify. Maksudnya daripada 100 orang yang ada depan kita ni, bukannya semua layak. Setuju atau tak, tuan-tuan dan puan-puan? Setuju. Setuju. Tak layak ni maksudnya, okey, untuk kita punya produk dia ada few conditions.
Okay, contohlah kita memang semangat nak buat sale ni kan. Contoh kita nak buat sale, kita pun nak pergi buat direct approach. Kita pergi direct approach, kita pergi pasar Borong Selayang. So dekat pasar Borong Selayang sebab kita nampak ramai prospek ni, orang ni bekerja sendiri. Tetapi dekat pasar Borong Selayang tu ramai orang yang macam mana tuan-tuan dan puan? Kalau biasa pergi, nampak orang yang macam mana? Orang apa? Orang Hina dan daripada Myanmar. Orang asing. Orang asing sebagai contoh. Tak tetap. Contoh orang asing, kita ambil contoh orang asing, contoh macam Myanmar kan. So mungkin yes, dia memang ada duit, okay? Dia bekerja, dia ada income, mungkin income dia boleh sampai 3-4 ribu satu bulan. Tapi bila kita buat prospecting kan, bila kita nak qualify kan, alamak, dia ni mana boleh kalau negara macam ni untuk kita punya produk macam ni kan. Itulah kita bagi sebagai untuk qualify kan. Kita ada satu target. Kita tak boleh nak cakap, we can sell to anyone. Kalau kita cakap we can sell to anyone, actually we don't. Kita tak boleh nak jual kepada semua orang. So that's why kena adanya prospecting. So kalau macam saya cakap tadi, yes, kalau dekat depan anda semua ni kamu nampak ada 100 orang, so memang kita tak boleh, sebagai salesperson, kita tak boleh nak lepaskan 100 orang dekat depan ni. So memang kita kena go through each of them. That's why datangnya prospecting. So prospecting lah kita nak identify, kita nak qualify kan, mana satu yang layak untuk masuk, untuk subscribe, untuk ambil kita punya protection. Itu yang kita panggil sebagai prospecting. Okay, now saya juga nak berkongsi macam saya bagi tahu tadi, teknik. Sebab ada orang dia boleh rasa yang kita ni terlampau push. Yes, kita faham. Sebagai sales, orang tu kena agresif. Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebagai salesperson kita kena agresif. Setuju tak? Setuju. Okay, tak apa. Yes, agresif di sini maksudnya tak bolehlah kita rasa nak macam kita teragak-agak kan. Bila kita nak approach kita teragak-agak ataupun kita malu-malu, tak boleh. So mesti semuanya agresif, tetapi ada benda yang ada elemen yang kita kena take note supaya prospek kita tu tak lari. So dekat sini saya berdasarkan saya punya pengalaman yang saya kutip di jalanan. So perempuan pun, tuan-tuan dan perempuan pun boleh menambahkan jugalah. Kod-kod ada yang lebih info yang ada tambahan dia nanti. So berdasarkan pengalaman yang saya telah kutip di jalanan, okay, berapa orang kita dah jumpa yang saya dah pernah present dahulu. So setelah saya summarize kan, ada banyak teknik. So teknik ni sangat universal. Kalau kita pakai untuk kita bukan saja dalam Takaful, untuk produk yang lain pun dia sangat kesan. Dia ada banyak teknik, cuma kita ambil yang poin yang utama. Contoh yang pertama yang saya dah ambil dia punya point adalah untuk remove the pressure. Remove the pressure ni, okay, maksudnya dekat sini, bila kita buat prospecting kan, contoh kita dapat lead. Untuk tuan-tuan dan perempuan, biasa tak buat call leads ke warm lead untuk call calling? Ada tak salah satu aktiviti yang tuan-tuan dan perempuan buat untuk dapatkan sale? Melalui panggilan, untuk kita qualifykan prospek. Ada buat tak? Ada. Siapa biasa buat? Siapa biasa buat panggilan? Maksudnya dalam satu hari berapa yang dia kena call untuk dapatkan prospek, untuk qualify the prospect. Siapa biasa buat? Ataupun semua buat? Okey, ada buat Okey, so sometimes kita ambil contoh untuk panggilan dahulu kan. So bila kita call, kadang-kadang kita baru perkenalkan diri kan, baru nak masukkan momentum, tapi upfront rejection customer dah, I busy lah, I tak nak lah. Sebab from the customer punya perspektif, we are salesperson. Kadang-kadang kita kena letakkan diri kita dalam customer punya kasut. Customer shoe lah maksudnya kat sini kan, customer punya perspektif. So customer basically dia boleh rasa yang kita ni terlampau pushy. So bila kita terlampau pushy, so somehow customer rasa dia ni nak call aku ni memang dia nak sale je. So instead of kita push macam kita nak just nak sale sahaja, so tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita boleh buat, instead of push kita nak cerita pasal sale, kita boleh jadi as a problem solver. Maksudnya bila kita kedatangan kita, bila kita nak approach, kalau kita jumpa dekat luar ataupun melalui kita punya panggilan tu, kita letakkan diri kita sebagai educating. Sebenarnya kita buat panggilan ni untuk kita membantu. Instead of kita nak selling, okay, ambil saya punya point kat sini, instead of selling, we are educating. We are helping. We are here to assist you, Mr. Customer.
So dia ada beza dekat situ. Kan kalau kita pergi masuk kedai ke apa kan, tiba-tiba lang promoter terus memang hard sale kan datang kat kita terus very direct. Maksudnya dekat situ dia punya proses tu agak tegang. So that's why prospecting dekat sini sangat-sangat penting. So first, cara untuk kita buat prospecting without customer rasa sangat pressure, sangat tense, kita kena remove pressure tu daripada diri kita sendiri dulu. So macam mana kita nak remove? Always kita datang sebagai orang untuk problem solver. Okay, selain problem solver, macam cakap, kita willing to help and we are here to assist our customer. Alright. So ada siapa-siapa tak nak tambahkan? Mungkin berdasarkan pengalamannya dia buat call, senang dapat ke? Dia benar nak share dengan kamu punya kawan-kawan yang ada dalam ni ke? Ada siapa-siapa nak share tak? Saya mengharapkan ada yang nak share lah. Pagi-pagi ni kan. Saya check saya punya chat room dulu. Aktiviti paling menyeramkan. Alright. Ada siapa nak tambah-tambah tak? Apa experience yang mungkin ataupun kamu rasa 20 call pun 20 terus upfront rejection. Ada tak? Ataupun masih lagi apa? Pagi-pagi mandi blues ni kan? Okey, tak apa. Since tak ada lagi apa-apa feedback, okey, saya just bagi tahu untuk teknik yang seterusnya apa yang kita boleh buat, okey. So, lagi satu contoh saya beritahu. Bila kita call, kan, especially call leads kan, orang yang kita hanya tahu nama ataupun dia punya nombor telefon, kita tak tahu lagi dia punya extra info dekat sini. So, bila saya cakap pasal remove the pressure ni, even bila kita buat panggilan tu, bila kita senyum dengan tak senyum pun, orang yang jauh yang tak nampak kita tu dia boleh rasa. Bila kita call kan dengan gaya kita yang serius kan, walaupun skrip yang sama, kita gunakan skrip sama exact word, tapi there are big differences between kalau kita call dengan tenang sambil senyum dengan kita yang agak serius. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Setuju ataupun tak setuju? Setuju. Okay. Dia memang ada perbezaan. Kalau tak percaya, bila petang ni tuan-tuan dan puan-puan buat panggilan sama kita relax, kita sangat tenang, very calming, dan kita buat panggilan sambil kita tersenyum. So kita punya prospek yang tak nampak kita, dia boleh merasakan. Believe me, ini memang dia ada orang kata perasaan pressure tu memang akan ada. So bila kita buat panggilan, that's why sebelum kita buat panggilan, sebagai contoh, saya cerita pasal telefon dahulu. That's why kita kena role play. Kita buat depan tengok kita punya muka tu macam mana. Okay, untuk teknik yang lain yang saya boleh share, selain kita remove the pressure supaya customer pun tak rasa pressure dengan kita, supaya customer tak nak melarikan diri, nak ghosted kita, take your time tuan-tuan dan puan. Take your time. Take your time ni contohlah kita ambil secara face to face kan. So memang kita agresif, memang kita nak numbers, memang kita nak cepat, tapi kalau boleh janganlah 2 minit, 3 minit, depends situation lah. Tapi kalau boleh 2 minit, 3 minit kita terus letakkan kita punya quotation, especially untuk someone yang strangers. Kita nak cepat kan, kita nak propose 2 minit, kita letakkan kita punya quotation. Tak sampai lagi 5 minit, tak kenal lagi ni, tak kenal lagi punya customer kan, nak dapatkan dia punya relationship tu tak ada lagi, kita terus propose, kita bagi quotation. So please dia punya keyword dekat sini adalah take your time. So that's why biasanya kalau orang close pun, walau dia buat cepat macam mana pun, basically mungkin 40 minit, 45 minit including yang dah submission lah sambil kita bercakap dengan customer tu kan. Tapi please at the beginning macam kita baru start, kalau boleh jangan kita terlampau cepat tu jam untuk bagi quotation. Kita relax dulu Kenapa? Kita nak kenal customer ni dulu. Sebab percaya bila kita datang kepada customer, basically selain salesperson ni dia nak scan customer punya side pun dia tengok atas bawah juga. Tengok Vimalan ni. Tengok Noraida. Atas bawah ada scan kan, dia scan. Ya tak ya dia ni confident macam tak confident je. Betul ke produk dia ni? So daripada customer punya perspektif, dia pun akan scan. So that's why kita kena take your time. Ini adalah satu fundamental aspect. Okay, then untuk tips yang saya boleh share, apa yang saya pernah buat dahulu adalah bila kita buat sale, dalam kebanyakan masa kita percaya
kita sangat percaya kalau kita yang selalu cakap, kita control the customer, kita je yang bercakap sepanjang masa, kita boleh dapat sale. Basically dia bukan macam tu. Untuk produk yang kita jual ni adalah promises. Produk yang orang kata tak nampak, intangible. Okay, macam takaful, macam protection ni kan. So basically, kita nak let the prospect do the talking. Kita nak biarkan customer yang bercakap. Kita bagi dia masa, biar kita bertanya soalan dan biarkan dia bercakap. Rather than kalau kita just bagi tahu. Kalau kita just tell, believe me, it's not a sale. Saya ulang balik kalau kita keep on tell, and basically it is not sale. Sale adalah kita nak prospect kita empower themselves. Bukan kita nak motivate lah, kita nak inspire. Betul, memang betul. Tapi dalam pada masa yang sama, kita nakkan let the prospect do the talking. Sebab sekarang kita punya point adalah prospect, bukan kita. Kan kita datang ni nak membantu, nak provide solution, kita nak bagi satu problem solving. So macam mana kita nak bagi customer ni bercakap? Can someone boleh bagi tahu tak? Macam mana kita nak buatkan customer kita ni banyak bercakap? Ada idea tak tuan-tuan dan puan-puan? Berdasarkan your past experiences. Apa yang kamu dah buat selama di HLMT ni lah. Okay, saya check untuk asking. Yes. Okay, cerita tentang hobi prospek, bagi dia selesa. So dekat sini ramai yang menjawab. Tanya soalan. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Dekat sini bercerita. Okay. Asking great question. Ataupun kita asking the right question. Kita nak customer yang bercakap ni. Sebab bila once dia bercakap, daripada dia punya apa yang dia sampaikan dekat kita tu, dekat situ kita boleh dapat a lot of information. Rather than kita nak buat survey kan, macam kita tanya, dia jawab. Dia tanya dah macam polis pula kan. Macam tegang, macam tense, yang duduk ni macam. Mesti customer dah start goyang kaki, dia pula nak bela mamat ni kan. Dia rasa nak mengelak kan. So kalau dia sendiri yang nak bercakap, dia takkan rasa pun masa tu sangat lama, dia tak sedar pun. So bila bertanya ni, soalan apa yang kita nak tanyakan ni? Tuan-tuan dan puan, soalan jenis yang macam mana? Boleh bagi tahu saya tak dan kawan-kawan yang ada dalam ni? Killer question. Okey, soalan saya nampak storytelling. Okey, killer question ni macam mana ni Aiman? Boleh bagi tahu dengan lebih detail tak? Nampak dia punya point ni sangat menarik ni. Give killer question. Tapi what kind of question yang you are trying to bagi tahu ni, Aiman? Point ni sangat menarik. Give killer question. Okey, Aiman Sohmi, boleh elaborate lebih sikit tak? Killer question tu macam mana? Jenis soalan apa yang anda biasa tanya ni? Bagi dia gula-gula, ya betul jugalah kan. Kita repo lah. Okey, kita balik soalan semula. Give killer question. Jawab soalan dengan soalan. Wow, Aiman Sohmi. Dia cakap, jika you sakit dan tak boleh bekerja, what happened to your financial? Ini betul teknik yang sebenarnya soalan yang kalau kita nak tanya customer ni is very simple je. Dia akan berbalik semula kepada what, when, why, how, where. Soalan-soalan macam tu. So macam Aiman beritahu tadi, dia tanya what kan? Apa? So, Mr. Customer, apa akan terjadi kalau Mr. Customer tak boleh bekerja lagi? Sebab saya ada seorang customer, dia dah kena diagnose, let's say cancer, stage 3, 4, dan dia tak boleh bekerja. So what will happen to you, Mr. Customer, kalau tak boleh bekerja disebabkan musibah tertentu? Dia akan tiba-tiba macam rasa, mungkin selama ni dia tak pernah tanya pun diri sendiri, ataupun tak pernah ada orang datang pun untuk tanya ni, this kind of question pada dia. So bila kita tanya great question, kita nak customer do the talking, dalam pada masa sama kita nak customer berfikir. So Aiman cakap tadi lah, Mr. Customer, apa akan terjadi kalau dia punya financial loss? Dia tak boleh nak bekerja. Tak boleh bekerja setahun dan sebagainya. Yes, it's very true. Ataupun kita juga boleh bertanyakan, contoh kalau kita ambil how kan, bagaimana kan. So Mr. Customer, kita ambil lah nama dia kan, bila kita dah tahu nama, macam saya lah, kalau dah tahu nama ni jangan tanya nama dia je. Kalau dia berkahwin, tanya nama isteri dia. Kalau dia ada anak, kita tanya nama anak-anak dia, kita tulis dan kita ingat. Sebab bila kita masukkan nama dia, nama anak dia, nama isteri dalam kita punya conversation, dia akan lebih rasa connected.
Kita tanya contohlah nama anak dia. Kita ambil Sofia. Okay, Cik Aiman. Cik Aiman rasa macam mana tanpa Cik Aiman, contoh jika berlaku sesuatu kepada Cik Aiman, tetapi keluarga tu tak ada efek. Maksudnya Sofia tak perlu meninggalkan rumah. Isteri Cik Aiman, bernama Aisyah ni, sekurang-kurangnya dia tak perlu bersusah payah untuk bekerja 2-3 nak buat part time sebab income tak cukup. Apa perasaan Cik? Maksudnya tanpa keberadaan Cik Aiman ni, keluarga dia boleh survive macam biasa. Even contohlah, wife tak perlu nak berkahwin dengan orang lain untuk duit sebab duit tak cukup. Apa yang Cik akan rasa? Mungkin akan ada silent moment. Dan dia tak pernah terfikir. Pun. So bila kita tanya this kind of question, this great question, dia akan start. Bila dia berfikir, dia akan start untuk dia akan bagi idea. Contoh macam tadi, what kan? So what will happen, ataupun kita ambil contoh tadi what Aiman dah bagi, kita ambil where. Kita ambil where ni, di mana? Okay, Encik Aiman, di mana Sofia nak tinggal nanti? Cik rasa dekat mana anak Cik Aiman, Sofia nak tinggal, Cik Aiman kata. Dia cerita pasal rumah, kan? Sebab kita nak buat estate management semua kan? Dan sama juga, dia akan start berfikir, betul dalam hati dia, aku tak pernah langsung discuss dengan wife aku. Apa yang terjadi dekat aku dan dekat mana dia orang nak duduk? Rumah yang ada sekarang ni, macam mana? Adakah anak aku kena keluar rumah, cari rumah ni, kena jual dan sebagainya? It's a great question yang kita nak customer bagi idea. Untuk great question ni kita boleh bawa kepada sesi yang seterusnya nantilah. Sebab dia ada banyak lagi teknik soalan-soalan yang kita akan tanya. So soalan-soalan yang macam ni yang kita nak bagi tahu. Yes, macam yang ada bagi tahu dalam chat Bob tadi kan, ada total liability, sakit, what happened to your career. Kalau majikan dah tak bayar gaji akibat inilah total permanent disability disease semua ni kan, siapa yang nak bayar kita punya komitmen? Yes, betul. Tapi soalan-soalan yang kita nak tanyakan ni dia datangkan dengan experience dan dengan kita punya nada, dengan kita punya air muka untuk kita tanyakan pada customer supaya customer nampak yang soalan yang ditanyakan tu sampai connected. Kan ada masa kita naikkan kita punya tone, ada masa kita turunkan. Kita nak dia merasai macam saya bagi tahu tadi, Cik Aiman, apa yang Cik Aiman rasakan. Tanpa keberadaan Cik Aiman nanti, anak-anak dan isteri, orang-orang yang Cik Aiman sayang, dia boleh hidup seperti biasa. Dia tak payah nak tinggalkan rumah. Sofia, anak kesayangan Cik Aiman, boleh melanjutkan pelajaran tanpa pinjaman dan sebagainya. Ini adalah kita panggil sebagai great question. So ingat saya punya point tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh take note, let the prospect do the talking. It's not about you. Macam saya cakap, kita salesperson, kita datang untuk membantu. Kita nak mendengar, kita nak membantu, kita nak advice. Tapi yang nak bercakap banyak ni adalah customer. Again kan, macam saya cakap kalau pasal rumah. Rumah ni apa akan terjadi kepada wife semua kan. Seriously ada orang yang dia memang tak pernah berbincang. Maksudnya selama dia berkahwin, dah ada anak 2-3 ni, memang ada momen yang dia, betul lah, aku tak pernah langsung discuss dengan wife aku. Kalau aku dah tak boleh bekerja, wife ni sekarang di rumah, kalau aku dah tak ada, kat mana dia orang nak duduk? Macam mana dia nak maintain lifestyle? Kalau sekarang Sofia bersekolah di preschool yang boleh bayar mampu 500 sebulan kan, yang berdekatan dengan rumah yang selesa, takkan dia nak keluarkan anak dia? Kan? Takkan nak keluarkan anak dia dan tak pergi sekolah, wife nak kena jaga dekat rumah kan? This kind of great question yang kalau kita boleh bagi ke customer. So percayalah bila kita start bertanya soalan-soalan yang macam ni, tapi dengan dia ada provided lah. Masa tu dah ada lah dia punya trust sikit kan, dah ada relationship dekat situ. So customer akan share dengan kita. So apa yang dia share dekat kita ni, kita boleh proses. So bila kita boleh proses, dengan cepatnya kita boleh tahu plan mana yang sesuai dengan Cik Aiman. Apa gap yang dia ada sekarang. Dan secara sendirinya bila datang dengan soalan-soalan yang macam ni, customer yang bagi jawapan, kita boleh eliminate, kita boleh minimizekan objection yang dekat belakang. Sebab nanti kita nak present, masukkan proposal, kita punya quotation tu kan. So bila customer dah bagi tahu sendiri yang dia sedar, yang dia tak ada plan perbincangan dengan wife, apa akan terjadi dekat rumah, dekat pelajaran anak, sekurang-kurangnya nanti objection handling dekat belakang tu nanti dia akan berkurang. Sebab sekarang customer dah bagi tahu dah dia punya masalah. Sebab kita sekarang kita nak bagi masalah kepada customer. Masalah ni dah memang ada, cuma customer tak nampak. Customer tak nampak. Kita datang, kita nak bantu. Kita nak campakkan masalah ni kepada customer. Sebab kita adalah salesperson, kita adalah problem
Alright, saya check dekat chat room. Ini soalan ni jika tuan kena sakit ketika yang lama dan isteri tuan minta cerai kerana tiada dana untuk teruskan hidup. Ini mungkin real story. Tapi macam saya cakap provided soalan macam ni saya kena buat disclaimer. Okay, saya tak cakap lah kita boleh direct tanya macam ni kan. Tapi kita nak bagi idea. So kita punya pengolahan ayat tu kita kena tanya. Kita kena tanya dengan cara yang betul lah. Dan macam saya cakap lah, that's why masa kita buat yang second teknik tadi tu, take your time tu, masa dekat take your time tu lah kita nak dapatkan trust kat sini. Kalau trust dah tak ada, customer pun still scan you atas bawah, tiba-tiba nak tanya, cik, tak risau ke kalau isteri nanti minta cerai sebab tak cukup dana? Customer memang babai lah kan. Tapi bila kita dah take your time dekat step number 2 tadi, dah ada trust, bila kita pergi step yang seterusnya yang tanya soalan ni, kita tanya this kind of question. So customer dia boleh menerima dan dia boleh bagi tahu. Tapi macam saya cakap, saya buat disclaimer awal-awal, cara untuk kita tanya tu, pengolahan ayat tu, janganlah terlampau nampak sangat agresif. Customer pun tak rasa. Contohlah, kita ambil satu common ground between kita dengan customer. Kalau customer tu berkahwin ada anak dan kebetulan pula kita pun berkahwin dan ada anak, dekat sini dia lebih connected. Sebab kita tahu untuk anak-anak ni kita boleh cerita pasal pendidikan kan. So kita boleh bagi tahu customer, Cik Aiman, saya pasti Cik Aiman, sorry. Sekejap. Kalau boleh yang tak bercakap tu boleh mute dahulu. Kalau nak bercakap nanti boleh unmute kalau ada soalannya. Alright, so kita macam saya bagi tahu tadi, kita ada satu common ground between kita dengan customer. Kalau customer tu dia berkahwin, sebentar. So please mute yourself all the time. Okay, done. Okay, satu common ground between kita dengan customer. Idea dia macam ni lah. Soalan ni pulang kepada kita macam mana kita nak tanya, kita nak olahkan. Semua kita nak bagi tahu what will happen based on real case. Macam kita bagi tahu lah, kita tahu customer kan. Contohlah wanita. Contoh wanita diagnose critical illness berkahwin. Tapi kita tak boleh, sebagai seorang isteri pun dia tak boleh pasti 100% adakah dia punya suami tu akan stay dengan dia, stay loyal jika contoh cancer pun DPD. So kita tak boleh nak expect. So kita kena bagi tahu customer dan customer kena aware apa preparation yang kita buat lah. So macam mana kita nak buat based on yang kita asking the great question. So ada siapa-siapa nak tambah tak berdasarkan dia punya pengalaman? Can someone add tak? Dia macam, saya pernah buat lah ni, memang ada berhasil. Ataupun saya pernah buat lah tapi kena marah lah cikgu. Ada juga kan? So siapa-siapa nak share? Please, you are welcome to do so. Sekejap saya mute kan, mana yang tak mute dulu. Ada yang marah anak tu, cakap tengah marah anak dia tak mute pula, kantoi pula kat situ kan. Okey, tuan-tuan dan puan, soalan yang saya tadi, kalau boleh saya nak someone share juga lah kan. Semua kan kata dah level mature kan. So pernah tak you buat berjaya ataupun you buat tapi alamak tak jadi, macam kita tanya tapi customer marah pula bila kita tanya soalan-soalan pasal keluarga tu. Can someone share? Saya nak tunggu juga ni feedback daripada tuan-tuan dan puan supaya kalau kita tahu dia punya feedback macam ni baru kita boleh adjust, kita boleh perbetul, kita boleh improve lah mana yang kita buat mungkin dengan cara tak betul. Ada tak pengalaman yang tuan-tuan dan puan-puan nak share dengan saya, dengan rakan-rakan yang ada dalam sesi pada hari ini? Alamak, tak ada lagi yang nak share ke? Bolehlah share kan. Mungkin you pernah buat
sebelum presentation kan, masa you nak qualify the prospect kan, you sembang-sembang, you tanya soalan. So ada feedback. So feedback daripada customer mungkin positif, mungkin negatif, ataupun dia tak nak jawab ke, ada tak? Can someone boleh bagi respon tak? Daripada 400 lebih sesi pada hari ini. Tak ada. Alamak, tak ada lagi. Alright, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. So mungkin hari ini sesi pertama. So kita mungkin kena biasa jumpa nantilah untuk sesi-sesi yang seterusnya. Yang tadi kita masukkan untuk di chat. Bila kita sebut klien meninggal dapat papasan, dia marah. Dia marah sebab kita sebut meninggal. Okey, betul. Okey, betul. Ayat apa yang sesuai tuan-tuan selain meninggal. Betul ada certain customer. Bila kita just cakap ke dia, kalau cik meninggal kan. So instead of kita buat direct, kalau kita sebut apa akan terjadi kan bila meninggal dan sebagainya kan. So mungkin kita boleh tukarkan, kita bagi satu case scenario. Ataupun kita boleh bagi tu based on kita punya experience. Contoh kita tanya tadi, cik, what will happen kalau cik tak boleh nak bekerja? Kenapa tak boleh bekerja? Kita boleh relatekan dengan kita punya mungkin customer sebelumnya yang pernah terjadi, contoh macam kena diagnose cancer. Sebab apa cik saya tanya? Sebab saya ada seorang customer, dia dah kena diagnose. Dan untuk makluman cik, dia tak boleh nak bekerja lagi lah sebab dah kena diagnose cancer, dia punya hilang income. So dalam situasi yang macam tadi itu, cik rasa apa yang akan terjadi? Kalau benda yang sama, jadi maksudnya kita tak sebutlah cik mati setiap masa kan, sebab ada orang dia memang quite sensitif. Kalau kita sebut mati accident, dia risau kan. Sebut mati accident, dia lagi keluar-keluar, lepas jumpa, tu accident pula. Ada orang macam tu, masin mulut dia. So instead of kita direct, jawapan saya, kita relatekan dengan experience. Kalau tak ada experience, mungkin kita boleh relatekan dengan apa yang kita pernah baca. Apa yang you pernah baca, hari-hari pun kita buka social media. So bila kita buka social media, sebab orang dah jarang baca newspaper kan, kita ambil lah kisah-kisah accident yang based on true story itu, kita boleh relatekan dan kita olahkan ayat tu untuk kita sesuaikan dalam konteks customer yang kita pernah jumpa dan kita sedang berjumpa ni. Kan? Sebab saya sendiri pun pernah terbaca dalam social media di mana seorang ibu, lelaki dia dah meninggal, dia ada anak pula OKU. So seorang ibu ni dia kena jaga anak OKU, suami dah tak ada, meninggal, dia kena buat Grab. Dia kena buat Grab untuk tanggung anak OKU dia ni. Nak jaga anak OKU lagi. Dan kena buat Grab lagi. Grab pula adalah pekerjaan yang sangat berisiko kan. Maksudnya dia punya exposure tu lagi kan. Dengan anak, suami tak ada, anak OKU. So apa akan terjadi? So kita nak ambil this kind of example scenario untuk kita suitkan dalam customer kita punya konteks yang ada depan mata kita sekarang. Sebab customer tak sama. Ada customer dia direct, kalau kita cakap kalau cik kena cancer, apa kata dia, mungkin dia okey, mungkin dia boleh sampai. Tapi orang kalau dia tak suka, kita boleh relatekan dengan situasi yang pengalaman satu dengan apa kita punya pembacaan. Okay? So memang kita kena banyak membaca. Kita kena ambil fakta-fakta lalu lalang dekat social media tu kan. Memanglah kita nak tengok cerita artis viral, saya tak nafikan, mungkin kita pun nak hiburan kan. Tapi ambil juga benda-benda yang kita boleh relatekan dengan apa yang kita buat dalam kita punya kerjaan sekarang, which is takaful agent. Okay. Apa lagi? Sakit positif, bayaran tak sesuai Bayaran tak sesuai untuk dia. Maksudnya kalau bayaran tak sesuai ni, maksudnya dia bukan prospek yang betul lah. Maksudnya dia okey, kita boleh berborak dengan dia, kita boleh sembang, kita boleh minum, tapi at the end of the day, there's no business. So kalau there's no business, maksudnya dia bukan prospek yang betul. So nak tak nak, kita kena pergilah ke jam untuk yang seterusnya, sampai kita dapat qualify prospek yang betul. Untuk dapat prospek yang betul ni memang akan ambil masa. So that's why saya cakap untuk takaful agent memang dia punya jadual memang sangat-sangat busy. Okey, ada lagi tak apa-apa yang penambahan dekat sini? Okay, so far tak ada lagi apa-apa penambahan. Tapi betul soalan ni, bila kita tanya soalan, when we are asking great question kan, kalau berlaku ini, bila berlaku, bagaimana kalau berlaku, sebab bila kita letakkan diri kita secara ikhlas untuk membantu customer, memang customer akan merasai. Okay, saya just nak share saya punya my personal experience. My personal experience,
saya punya channel ni lain sikit lah daripada tuan-tuan. Macam perempuan, takaf agent kan. So macam saya, pengalaman saya kebanyakannya, kalau dulu di bank, di bank lebih kurang 8 tahun. Kalau di bank tu, antara pengalaman yang saya pernah ingat adalah 2 orang saya punya customer. Ni memang tak nak ni, maksudnya masa kita buat prospecting tu kan, dia ambil masa sikit lah. Tapi sebabkan kesabaran kita dapatkan prospek, sebab kita nak membantu. Sebab kita tahu dia punya masalah, kita nampak dia punya masalah dan kenapa dia kena ambil. So, 2 orang yang saya bantu ni, sebenarnya dia bukanlah di golongan yang orang kata T20 ke M40 kan. Seorang bekerja sendiri, tapi okey lah, income 2,000 ke atas. So bagi saya prospek tu dah qualify lah. So kita bolehlah sebutkan produk yang bersesuaian. Seorang lagi bekerja sebagai security guard. Security guard, orang kata basic tak tinggi tapi dia ada allowance kan, dia shift allowance. So plus minus pun boleh sampai 3,000. So bila kita bagi kesedaran kita membantu, so akhirnya prospek ni saya berjaya. Okay, di mana kenapa saya sharekan kedua prospek ni, dia berlaku dalam masa yang dekat untuk dua-dua kes ni, dia berlaku musibah tu dalam masa yang terdekat. So yang pertama, dua-dua ni dah meninggal, tapi yang pertama tu sebelum meninggal, bila saya dah bantu dia subscribe, beberapa bulan selepas tu saya dapat tahu, dan dia datang bank nak bagi tahu jumpa saya. Bayangkan, kita tak boleh nak jangka kan, kita boleh nampak sihat dan sebagainya, dia datang tangan dia dah tak ada satu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan kanser saraf. Dia kerja dekat Kepong masa tu. Masa tu saya ada cover di branch di area Gombak sana, Sri Gombak. Bandar Baru Selayang tu memang saya punya tanah jajahan lah pada masa tu. So customer saya banyak daripada region tu. So bila kita datang, kita try untuk qualifykan dia, tak nak lah, apalah. Tapi kita nampak bila dasar kita punya perbualan, saya tanya tu, dia ada masalah. Masalah tu masalah dari segi financial lah. So saya sebagai problem solver. So saya berjaya bantu. Dan tanpa, orang kata dalam masa yang singkat, kita boleh nampak dia sihat, dan bila dia datang semula, tangan tak ada sebelah, tuan-tuan dan puan. Sebab potong kanser saraf tu. Sebab kanser ni dia merebak dengan sangat-sangat cepat. Dan beberapa ketika tak lama kemudian dia meninggal akibat sakit. So saya berjaya bantu dia dan dia punya family. Dan satu lagi kes, yang ni lagi syahdu lah. Orang kata lagi syahdu, nama dia lagi Danish lah. Muda juga, belum berkahwin, bekerja, ada income. Tapi again, saya nampak dia punya problem. So dia berjaya tinggalkan something untuk dia punya mak lah, at least kan. Ya. Sebab bila saya tanya tu kan, dia sedar dia tak ada apa-apa pun nak tinggalkan untuk mak dia kalau apa-apa berlaku. So bila saya berjaya untuk bantu dia subscribe, bayangkan, saya ingat lagi, walaupun ni dah beberapa tahun yang dulu, masa tu masih lagi PKP, saya ingat mungkin 2019 ataupun 2020 macam tu. So saya bantu dia daftar pada bulan 10. Setelah je lah dah ada objection semua tu kan. So kita dah bagi clear, kita bagi masalah kat dia, kita dah bagi problem solving tu dekat dia. So akhirnya dia subscribe. So bulan 10, saya ingat bulan 10 dia subscribe satu produk dengan saya. So bulan 12 macam tu, awal bulan 12, saya ingat masih tu 2 bulan kan, dalam 2-3 bulan je dia punya contribution ataupun dia punya premium tu kita dapat deduct. Saya dapat panggilan. So saya dapat panggilan ni daripada dia punya kakak. Kata ni Cik Agus ya, ni kakak kepada Danish. Dia kata Danish dah tak ada. Saya macam, walaupun dekat dengan office dekat bank macam bising, dekat banking hall tu kan, saya macam terdiam. Sebab saya jumpa dia bulan 10. So selepas bulan 10 tu, saya ada jumpa dia sekali lagi untuk dia tukarkan dia punya, apa orang panggil, auto debit. Dia nak tukar, saya ingat dia nak tukarkan kepada CIMB debit card. So saya jumpa lah masa tu weekend sebab dia busy bekerja, buat rumah dan sebagainya, buat renovation kan. So dia free masa weekend. So saya jumpa dia dekat Shell di Taman Greenwood di Gombak. Saya jumpa. So masa kita nak jumpa tu pun dia ada hantar audio WhatsApp sebab kan kalau tengah bawa motor kan, tak sempat nak type, dia bagi dia punya audio. Saya still simpan dia punya audio WhatsApp. So kakak dia call, dia inform, Danish dah tak ada. Kemalangan dekat tempat kerja, jatuh masa dia buat kerja. Kerja ni renovation wiring semua, dia jatuh dan meninggal dunia. Dia kata masa hari pertama dia ambil itu dengan Cik Agus, dia balik pada bank, dia bercerita dengan kakak dia ni lah. Dia cerita, Kak, aku dah ambil ni dengan pegawai dekat bank tadi. Aku letak nama mak, dia cakap. Ini antara banyak kes tapi dua ni antara yang sangat dekat dengan saya lah. Maksudnya sangat menyentuh. Sebab itu dia punya gap tu memang sangat dekat. Hari ni kita jumpa dia, tapi 2-3 bulan selepas tu berlaku musibah yang tanpa diingini.
apa yang dia ada motor sebagainya, so duit yang kita bagi kepada dia punya mak sebagai dia punya penama masa tu, dia boleh bantulah terselesaikan hutang dia sebagainya. Sebab kita boleh nampak kenapa saya beritahu kita punya problem solving tu berdasarkan soalan-soalan yang saya tanya pada arwah ni tadi. First, bila dia bekerja sendiri, dia buat renovation, dia buat construction kan, ikut orang semua kan. First, kita boleh tahu berdasarkan soalan-soalan yang kita tanya, oh dia tak ada EPF lah. Dia tak ada EPF. Bila dia tak ada EPF, dia tak ada so-so. Sebab gaji dia masuk account. So kita bantu. Saya terpanggil untuk membantu dia. At least you ambil, you letak you punya mak punya nama. Nanti kalau bujang, kalau lelaki lah, memang apa pun dia akan fikir mak kebanyakan lah. Ayah ada juga kan. Tapi dia nak tak dia punya nama mak. Arwah yang tadi inilah. So itulah pengalaman antara yang saya boleh relatekan. So macam mana kita boleh bantu customer untuk subscribe adalah berdasarkan soalan. Kita tanya dia bagaimana kalau terjadi macam ni. Kalau sekarang you tak ada EPF, you tak ada so-so, if anything happen, TPD sebagainya, ada orang nak kena jaga itu. Kan? Mak nak kena jaga. You gaji dia tak ada, mak nak kena jaga. Kalau meninggal, instant meninggal mungkin dah bye-bye lah kan. Tapi kalau contoh TPD, sakit, daripada kecil mak membesarkan kita, dah keluarkan duit sekolah sebagai sampai besar. Takkanlah kita dah bujang, kita dah umur 25, 26, still mak nak kena keluarkan duit jaga kita kalau kita TPD. Mr. Customer. So, sebabkan itulah saya ada di sini untuk bantu yang Mr. Customer. Untuk kita selesaikan masalah ini. So, antara yang kita akan, yang saya biasa buat dengan customer dalam prospecting berdasarkan untuk great question itu. Okey, tuan-tuan dan puan, biasanya sebenarnya ada lagi teknik-teknik yang lain. Sebenarnya saya ada summarizekan sampai at least 5 teknik dekat sini. Tapi kat sini kita ada 3 teknik je yang kita sempat sebab jam pun dah menunjukkan. Okey, dan hampir 10.30. Cuma dekat sini saya harap sesi ini ada input lah. Mungkin kita biasa dengar kan, oh teknik ni biasa dah dengar. Kan kita pernah baca ni, pernah buat ni kan. Tapi adakah kita buat tu dengan cara yang betul? Adakah kita buat tu dengan ekspresi nada kan? Kita bagi all out dengan cara yang betul sebagai problem solver, ataupun kita buat tu sekadar kita nak buat eksperimen macam kalau jadi jadilah, kalau tak jadi tak jadi. So always believe in yourself, tuan-tuan dan puan. Percayalah produk yang anda pasarkan ni yang ada di HMIT adalah the best product, and then customer definitely akan buy. Kalau dengan cara yang betul. Sebab biasanya customer, lagi satu, dia tak beli pun, they don't buy price. Customer don't buy price. Customer don't buy company, HMT bukan. Customer don't buy product. Customer buying you. Dia nampak confident yang ada dekat you. Dia nampak trust yang ada dekat you, tuan-tuan dan puan. Dia nampak you adalah, oh, dia lah orang yang boleh bantu dia kalau berlaku musibah kepada dia dengan keluarga ni. Orang ni yang akan datang untuk bantu aku. Ini antara teknik yang kita boleh bagi kepada customer. Bukan, produk tu bukan kita tak penting. Produk tu, yes, rider tu, features tu memanglah akan memainkan peranan. Tapi basically, first point, customer is buying you. Trust yang you offer. Customer rasa ini kalau contohlah lagi 2-3 tahun pun, kalau berlaku meninggal dunia, you are willing to help. Contohlah commission dah habis dalam 7 tahun nanti pun, kalau meninggal lagi 10 tahun, dia percaya kamu still akan bantu dia untuk uruskan dia punya musibahnya, untuk urusan claim dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya just nak recap balik kalau tuan-tuan boleh take note Okey, apa yang sesi yang saya sampaikan hari ini adalah prospecting, iaitu marketing proses yang pertama di mana untuk kita qualifykan customer. So kalau ada 100 di depan kita, 100 itu adalah kita punya prospek, kita kena touch. Daripada 100, selepas kita touch, selepas kita identify, selepas kita qualify dengan few condition, dia akan mengecil. Sebab itulah kita nak sustain. Kalau kita main ambil sebarang yang kita jual je, lepas 2-3 bulan PR pun koyak. So bila kita dapat prospek yang betul dari segi qualification ni, insya-Allah customer akan sustain dengan lama sebab dia tahu kenapa dia kena. And then cara untuk kita buat prospecting without being sangat pushy, sangat orang rasa tak suka hard sale, orang panggil hard sale. Datang je, call je, bila panggilan dia nak jual, you are selling something. So instead of selling something, macam saya cakap, kita recap balik, basically you are educating. Kita nak mendidik customer, kita nak bagi awareness, we are problem solver, kita lah helping. And then yang kedua, take your time. Okay, take your time maksudnya relax, jangan terlampau baru 2-3 minit dulu customer terus keluarkan kita punya
quotation. Relax, kita nak kenal customer kita macam mana. Macam mana pattern customer ni. Macam mana cara yang betul, nada yang betul, linggo yang betul. Mungkin customer ni kita cakap bombastic kan, perkataan-perkataan financial yang cooling off lah, apa benda lah kan. Tak faham. So bila kita getting know your customer, take time, barulah ada relationship. Trust pun ada dekat situ. So bila ada trust, barulah you pergi dekat let the prospect do the talking, yang asking great question tadi tu. So bila dah ada trust, relationship tu dah being established masa second step, barulah kita boleh tanya. Kan tadi kita ada isu kan, bila kita sebut pasal meninggalkan semua marah dan sebagainya kan. So mungkin dekat sini mungkin salah satu faktor juga mungkin trust ataupun the relationship tu tak cukup sampai lagi. So asking right question ni you boleh olah macam mana you nak tanya, so tanya dengan cara yang betul. So kalau dia berkahwin, tu tanyalah dia punya nama isteri, tanyalah kalau anak dia ada 5, listkanlah 5 anak tu. Bila kamu tanya tu, sebutkan nama anak-anak tu, sebab baru customer akan lebih yes. Aku tak pernah terfikir pun kalau aku dah tak ada nanti, apa akan terjadi kat 5 anak-anak ni. Adakah dia kena pergi keluar rumah, kena cari rumah sewa yang lain. Kan sekarang rumah dah selesa, duduk kondo, sebilik apartment, duduk dekat teres, nak kena pindah contohnya rumah yang lebih kecil. Daripada 3 bilik jadi 1 bilik. So kadang-kadang semua tak pernah terfikir. So kita dekat sini nak dia bercerita. Kita nak dia bercerita dengan menanyakan soalan. Okey, saya cek dekat chat room sebelum saya. Kalau klien dari online, Okey, kalau online ni basically bagi saya adalah yang pertama adalah call is better daripada WhatsApp. Call. So bila kita call, dia lain kalau kita dengan WhatsApp. WhatsApp ni macam SMS lah, kalau macam banyak sangat masuk orang market kan, masuk lah promotion sebagainya, kadang kita tak baca pun. So first call. So dari panggilan tu pun customer dah boleh rasa bila kita tanya dengan betul, bila kita praktiskan dekat sini, so customer boleh rasakan yang kita call ni untuk bantu dia, untuk educate. Contohnya macam kita nak share the awareness pasal takaful dan sebagainya. Rather than kita just call dia semata-mata nak terus pump untuk close sale. And of course lah untuk takaful basically memang kita akan present face to face. Saya tak pastilah kalau ada orang yang pernah by calling kan, sebab kita punya proses ni panjang. Tapi kalau lah ada idea juga, macam dulu saya masa PKP MCO saya masih di lapangan. Masih lagi ada kes, tapi masa tu MCO macam mana dia bercustomer kan. Kita hanya dapat leads yang provided by company ataupun kita punya existing client. So kita call bila customer dah rasa selesa, untuk kita bagi customer rasa lagi dia ni betul-betul ni lah nak bantu aku sebagainya. Even video call pun saya pernah buat. Masa MCO nak jumpa memang COVID kan, siapa nak jumpa, memang tak boleh nak keluar pun. Yang bekerja boleh keluar tapi customer tak boleh nak keluar. Lepas kita buat panggilan, dah dapatkan trust tu sikit, even kita buat video call. Bila buat video call, customer nampak kita dengan kita punya ID kan, kita punya tag, dia punya confidence level dekat situ lebih tinggi. And then barulah pergi proses yang seterusnya untuk kita face to face dan to secure appointment. So macam saya cakap tadi lah, untuk panggilan ni it's a practice lah. You kena buat role play. You boleh bayangkan hari pertama kita buat sale dengan hari ke-100 kita buat sale. Hari pertama kita nak approach customer, on the way kita datang berjalan tu customer dah lari kita. Hari ke-100 kita datang relax, kita cool kan, senyum je kan. Dan customer sanggup tunggu kita. Bila kita buka mulut pun customer tak lari. Ini experience lah. So, macam dapatkan experience, tuan-tuan dan perempuan just hit the wall. Langgar je dinding. Kita langgar dinding, kita buat salah tak apa. Daripada salah tu kita akan belajar. So kalau kita just tengok teori tanpa kita praktikkan, so basically benda ni takkan terjadi. So kita buat dengan customer kita. Kita start tanya. So awal-awal memang kita akan soalan tu macam tak agak-agak kan, macam tersekat-sekat kan, suara nak tanya ke tak tanya. Tak apa. We call it's a learning process. Every day kita belajar benda yang baru. Kita belajar daripada kita punya customer. Alright. Ada tak apa-apa lagi pertanyaan dalam ni? Bagi saya pakai spek, saya punya power ni makin teruk pula. Okay, nak share sikit. Baru ni klien saya nak ambil, masa dah tengah malam. Lepas tu saya tanya nak ambil kuasa mana. Saya bantu hospital, tanya beg kosong. Lepas bantu, dia bantu customer. Sebenarnya kita bantu ni kadang, ya sebab dia kita punya klien kan. So kita bantu ni, niat kita pun taklah niat kita nak dia viral ke, kita bantu sebab kita nak membantu. Tapi
customer rasa selesa dan dia willing untuk contoh viralkan, dia share. Untuk marketing ni lah, bagi saya, marketing yang paling power adalah daripada mulut ke mulut sebenarnya. Mulut ni maksudnya kita dah close customer, so bila customer tu dah selesa dengan kita, dia nampak servis kita adalah sangat tip-top, sangat genuine, sangat asli lah orang panggil. Dia share dengan dia punya family. Aku ambil dengan ni lah. Bagus tau dia ni tau. Ni yang saya cakap tadi. People is buying you, dia buying trust. Dan kamu punya keberadaan tu sentiasa akan ada. Tahniah tuan tahniah. Kita nak sale, that's why kita bukan sekadar sale, kita adalah we are willing to help, we are willing to provide. Tak kira masa dan sebagainya, sebab kita pun dah earn commission kan. Inilah kita punya tugas. Tugas kita ni sangat mulia tuan-tuan dan puan. Kita bantu customer sangat untuk takaful, to protect themselves. Kita juga bantu dia orang untuk protect their family, their kids. Lepas tu kalau berlaku claim, kita bantu lagi dan sebagainya. Alhamdulillah. Alright, ada tak apa-apa lagi? Cik Samad mengidap bara otak, kekhawatiran merisaukan istrinya. Menarik kat soalan ni. Boleh pakai ni kan. Betul. Apa yang saya boleh faham lah daripada apa ni, Kromi punya apa dia sampaikan ni kan. Cik Samad mengidap bara otak, kos rawatan tersebut telah diselesaikan oleh A, isterinya, B, jirannya, C, kawan yang pernah hasut supaya jangan ambil kapul, D, medical cardnya. Saya pastilah tuan-tuan dan puan-puan pun tahu jawapannya kan. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, okay, benda ni sangat penting untuk prospecting, tak kisahlah macam mana orang hasut dan sebagainya kan, selagi kita boleh dapat membuka minda dia. Dan jangan rasakan kalau customer tu dia tak, contohlah kita dah buat prospecting, dah betul kita share, tapi dia masih lagi belum nak dan sebagainya kan, janganlah kita let go kan. Keep in touch kan, kita just go through, ataupun customer pun dia akan refer dia punya kawan-kawan ataupun dia punya family yang lain. So macam Ikromi cakap tadi lah so kita kawan-kawan, yes kita ada kawan yang rapat, kita ada family yang rapat, sampai masa contoh kalau berlaku sakit pergi dekat hospital, so kawan-kawan yang rapat ni okey lah datang bawa hamper, datang bawa sedikit sumbangan, tapi semua orang ada kehidupan masing-masing. Kawan-kawan kita, family members kita, dia ada kehidupan masing-masing. Dia orang pun ada dia punya komitmen. Takkan dia nak collect sebulan 500 kan, nak bagi kita untuk bantu kita survive. No. That's why kita datangnya dengan takaful plan. Tuan-tuan dan puan. So percaya dengan you punya produk, percaya dengan diri kamu. So buat dengan cara yang betul, dengan nada yang betul, supaya kita boleh mengurangkan customer lagi. Nampak dia je lagi, nampak je lagi. So kita tak nak benda tu ada, sebab kita nak educating. Kita nak helping others. So dekat sini, seberapa banyak orang yang kamu boleh bantu dalam industri ni untuk dia punya penetration. Okay, ada tak apa-apa point last yang tuan-tuan nak tambah sebelum kita habiskan sesi pada hari ini? Ada tak any point nak share dengan kawan-kawan? Sebab jam pun dah menunjukkan 10, nak dekat 10.40 dah. Kita sampai 10.30 je ni. Dah tak ada apa-apa pertanyaan. Okay. Untuk kedatangan tadi macam saya beritahu tadi, just untuk gentle reminder once again, saya paparkan nama penuh tuan-tuan dan perempuan dengan dia punya agent code ID. So kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. So, kalau boleh datang, kalau boleh datang untuk sesi yang seterusnya nanti tu, datang dengan pelbagai idea yang kita boleh share dengan kawan-kawan. Macam hari ni lah, ada yang real case. So kita boleh buka minda semua orang, kita boleh apply. So mungkin dia tak pernah tak dengar idea ni kan. So bila kawan dia share dalam sesi PCM, dia boleh ambil benda tu untuk praktikkan. Kan dekat sini, saya pun akan share saya punya experience. So sesi ni kita bukan nak beritahu yang ini lebih pandai daripada yang this one, bukan. Everyone is equal. Okay, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, saya akan tutup sesi ini tepat kira jam 10.45, 5 minit lagi saya akan tutup sesi ini. So, sebelum kita leave this session, saya doakan urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan untuk jumpa prospek yang betul, yang berkualiti, and of course, happy selling. So, jangan ambil benda ni selling sebagai yang benda, memang dia ada pressure dah untuk kita hit the target, tapi kalau kita terlampau pressure, kita terlampau stress, memang takkan dapat sale. So, relax kan, take your time.
kan ada masa kalau dah 2-3 jam dah mungkin dah present still tak keluar sebagainya, take your time, relax 5 minit, teh tarik dulu kan dan sebagainya kan, dan baru sambung. So dekat sini saya doakan sekali lagi semoga urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan sehingga kita berjumpa lagi untuk sesi PCM yang akan datang. So kita boleh sharekan tips-tips yang lebih banyak lagi. Tips dan teknik-teknik yang kita boleh share bersama kita. So saya sudahi untuk sesi pada hari ini. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa kekurangan datang daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan selamat happy selling tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada link ke? Okey, untuk sesi PCM, untuk attendance ini kita ambil berdasarkan you punya tadi itulah yang saya bagi tahu Oh, tadi. okey, faham. Nama dengan you punya agent code. So Okey, 10.45 nanti saya akan tutup sesi ni. So biarlah 5 minit lagi lah. Okey? Ya, Kak faham. Alright. Saya jago. Thanks, bos. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama semua. Terima kasih Tuan Agus. Agus, ah? Agus? Terima kasih Ya, saya- Agus? Ya, Mr. Santa Kumar, ya. Ya, tadi masa saya login tu saya tak letak agent code. Ada nama saja, macam mana? Sekarang dah tukar ke? Belum lagi. Dia boleh tukar dulu tak? So saya akan biarkan sesi ini dahulu dan saya akan check. Then I get back to you. So, dekat mana nak tukar? Dia just rename nanti dekat you punya sebelah nama tu. Oh, rename, ah? Agus? Agus. Ya, tuan. Ada tukar nama dah. Okey, saya biar sesi dulu sampai 10.45. Tunggu dulu ya. Tuan Agus, ada QR code tak hari ni? Tak ada, kita ambil kita punya attendance berdasarkan you punya full name dengan agent code yang you masukkan dalam sesi PCM ni. Oh ya ke? Okey, terima kasih Tuan Agus. Semoga rezeki Tuan Agus berkat. Alright, terima kasih. Semoga HLMT berjaya lagi. Amin. Alright, terima kasih. Agus? No. Agus? Sorry, kacau. Ya, betul. MD. Yang tadi yang link tu tak dapat kan kalau untuk attendance kan? Hello? Kita ambilkan berdasarkan itulah nama yang betul. Ikut Kita nama nama dengan agent code ni kah? Yes, betul tuan. So, tak ada Lagi? link dah lah. Itu saja. Pakai link.
Oh, okey 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 okey. Betul. Kita akan rekodkan keretanya berdasarkan yang itu ya. Okey. Alright. Okey, baik. Thank you.